dalam kita nak pastikan anak kita berjaya ni, yang pertama, ibu bapa semua kena sabar banyak-banyak. Membesarkan anak bukan senang. Anak pula hari ni zaman teknologi maklumat. Anak-anak bukan heboh macam hari ni, pukul 3 kompet dah nak keluar rumah jumpa kawan ni. Hari ni tak. Hari ni sibuk nak wifi. Hari ni sibuk nak main game. Habis telefon mak abah dia kojoran. Tiba-tiba dia pun hantar mesej ke ustazah. Assalamualaikum ustazah, anak saya tak dapat datang, dia tak sihat dah 2 hari dah. Ustazah sekolah kebangsaan hitam ni lui. Ya Allah, benarkah berdemikian? Saya doakan semoga dia cepat sembuh, semoga Allah memberkati, semoga kembali segera ke sekolah. Yang hantar mesej tu budak tu. Hari ni punya terbalik dunia hari ni. YDP PIBG bersama dengan wakil PDRM kita ni, tuan sebagai pegawai pegawai perhubungan sekolah kan, dengan pegawai PDRM, dengan cikgu Amrah, dengan kaunselor buat ziarah kasih. Nak tengok budak yang tak datang sekolah dah nak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara. Seterusnya yang berusaha Cik Muhammad Noor bin Abdul Kadir yang di-Pertua PIBG, yang berusaha Puan Hajah Siti Amrah binti Ismail, guru besar Sekolah Kebangsaan Hitam, yang dihormati Tuan Samsul Kamal bin Bidin, penolong pegawai pendidikan PPD Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan, barisan guru penolong kanan, guru-guru pendidik-pendidik, begitu juga ahli jawatankuasa PIBG, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, melihat pokok dah bertambah layu, lalu ditukarkan dengan papan. Walaupun tuan tidak merayu, tetap saya tampil ke depan. Berjalan-jalan ke atas titi, nampak balai, hujung tu cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon sampai kat saya. Kan? Jadi hari ini untuk makluman semua, adalah hari yang ke-5 saya berceramah semula setelah 5 ke 6 hari terlantar. Tak sihat sebab macam-macam lah tajuk ceramah topik jauh kan. Jadi hari tu balik je saya dengan Abang Samsul kau daripada Sandakan. Saya berceramah di KL, malam tu di Melaka, tak dapat tidur kat Melaka, hotel penuh, balik Sorban. Esok pagi tu kem Sungai Udang Melaka, habis kem Sungai Udang, petang tu di Sungai Siput Perak. Habis Sungai Siput Perak, tidur kat sana pukul 2 pagi, pagi esok tu di Tanjung Malim. Petang di Butterworth, naik jambatan Pulau Pinang. Malam tu kat Kulim. Esok paginya tu di Kota Baru, di Hospital Kubang Krian, petangnya di Mahkamah Kelantan, malamnya di Gua Musang, pagi esoknya tu pula di Mindef Kuala Lumpur. Habis Mindef KL, petang tu di IMU, International Medical University di Bukit Jalil, malamnya di Bahau. Habis Bahau esok pagi tu Pekan, petangnya Bera, malam itu di KL, dan akhirnya tumbang 5 hari. Bila tumbang 5 hari rehat, saya dapat surat kuarantin, kena duduk rumah rehat. Kemudian hari yang ke-6 saya ceramah semula, terus mulakan ceramah di Cameron Highland. Habis Cameron pagi, malam tu di JB, di Iskandar Puteri. Habis Iskandar Puteri, pagi esok tu cari ceramah kat Negeri Sembilan. Kan, macam itulah jadual Samsul debat hari-hari. Kan, malam semalam, cerita semalam di pagi kat mana semalam
Pagi kek kelumpur. Pagi semalam Pendeta Zakbar Seremban. Petang tengah hari Lembaga Hasil Dalam Negeri Seremban. Petang semalam SME Bank di Kuala Lumpur sama dengan Samsul Rau. Malam tadi Bandar Baru Sentul. Pagi tadi di Masjid Ibnu Abbas Taman Ibu Kota Setapak. Tak jauh dah Setapak. Kok selangkah lagi jauh kan. Kemudian tadi daripada Setapak pergi kemari, malam ni Putrajaya. Betul lah yang disebut oleh PBBG. Jadi tadi bergebut-gebut orang nak ambil gambar. Cikgu-cikgu tak cukup tanah berlari nak ambil gambar. Cuma yang rugi siapa yang ambil gambar sebelum saya ceramah, memang saya pakai mask. Lepas ceramah baru saya ambil gambar buka mask. Yang dah ambil gambar tak boleh ambil gambar dia dah. Sebab tu kena sabar. Belajar bersabar. Hidup ni memang macam tu. Kau dorang-dorang nak capek rugi. Sabar, ya. Rupa-rupa dalam dewan ni ramai yang menunggu. Terima kasihlah banyak-banyak. Apa-apa pun. Hari hitam ni bukan topik yang asing bagi saya. Sebab Pak Long saya makin, maklum saya duduk dekat Velcro hitam ni. Saya daripada kecil selalu berulang. Ada? Mana Pak Long saya? Oh ada Pak Long saya. Tak tahulah buat lagi tak. Makin saya selalu datang order penganan ni tu. Kan? Jadi alhamdulillah Pak Long saya ada. Tak boleh lah keluar banyak nak cerita ni. Kan? Tapi memang itu dia. Dan bila kita tengok kan, saya sampai tadi singgah TK jap. Singgah TK, alhamdulillah cari kedai yang tak ramai orang. Yang tidak kan tak ada kerja lain bergambar, locap ni gambar. Makan alhamdulillah. Jadi jangan risau. Suara saya ni dah okey ni. Walaupun masih belum baik sepenuhnya tapi dah boleh ceramah. Alhamdulillah. Malam ni di Putrajaya, esok pagi KL, lepas tu Kelantan. Tak adalah kerja lain. Bersyukurlah tak dapat suami penceramah cakap macam tu. Tahu? Hello kan, dia nonggok depan kita naik bangi nak menyampah nak muka lelaki dan hari-hari ni. Kan? Jangan macam tu. Bersyukur. Jadi hari ni tajuk yang telah dipilih adalah ni nampak. Ibu bapa diinspirasi, anak-anak berkembang potensi. Diinspirasi ni maksudnya apa? Diberikan semangat, diberikan galakan, diberikan daya pendorong. Jadi alhamdulillah tu sebab panggil Samsul Debat. Kalau panggil Tuan Samsul Kamal bagi ceramah, ada harapan ramai tak datang. Dia akan datang pun cikgu-cikgu je. Jadi dia terpaksa panggil Samsul Debat sebab apa? Nak inspirasi. Sebab apa Samsul Debat inspirasi? Orang kampung kita. Bukannya orang Pokan, orang Bandar, orang Putrajaya. Orang TK, budak TK, lahir kat TK, membesar di Seremban. Kan? Saya tanya kenapa nak beranak kat TK lah mak? Sebab orang dulu takut beranak kat hospital. Orang dulu beranak di kampung. Tu beranak kat kampung ada Dali Batu Kikir. Tapi lepas tu dah beranak balik di Seremban. Tu cerita kan? Jadi alhamdulillah sebab apa yang saya sharekan ni adalah satu peristiwa atau perkongsian nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Hari ini anak-anak terdedah dengan masalah yang sangat besar yang tidak dapat dibendung oleh ibu bapa yang biasa-biasa. Nak pula ibu bapa pun sama penyakit macam anaknya. Zaman sekarang. Sekarang belum apa-apa dah ambil gambar dulu. Tengok tu. Cucap. Kongsi. Nak tunjukkan dan jumpa Samsul Debat hari ni. Masuk dalam Instagram. Masuk dalam ni. Ini adalah zaman dia. Tak seperti dulu. Dulu kalau apa-apa hal, cari surat khabar dulu. Apa cerita hari ni? Tak keluar cerita, tak ada pula berita tu. Boleh surat khabar lain. Tak agak jumpa. Lepas itu tak cukup. Tunggu TV malam karang. Berita malam karang. Sekarang dah terlampau banyak alat berita. Setengah jam, sejam ada. Buletin 1.30. Kan? Berita terkini. 5 minit dia berita tu.
Tunggu. Macam-macam berita. Dan tambahan pula hari ini, maklumat di hujung jari. Nampak tak? Maklumat di hujung jari. Dulu kita hanya terdedah dengan tiba-tiba ada chatting. Mamak, Friendster, MIRC, kampung. Orang pergi cyber cafe, masa tu RM15 sejam. Ada budak-budak Felda curi telur, curi ayam sebab nak pergi cyber cafe. Kemudian dah tak ada dah chatting. Yang ada cyber cafe ni orang main game yang kebanyakan. Kurang lah yang betul-betul buat assignment. Tak ada lah. Kemudian tiba-tiba ada Facebook. Bila ada Facebook, ingat canggih dah. Tak, ada lagi canggih. Tiba-tiba ada Twitter. Ingat Twitter habis? Tak habis lagi. Ada Instagram. Siap buat IGTV live. Ada live. Tiba-tiba yang terbaru. Ingat dah tak ada nak ingat canggih habis lah IG tu. Tiba-tiba ada TikTok. Sampaikan orang kat Mekah nampak saya. Ustaz TikTok. Dia panggil saya Ustaz TikTok. Dah lah. Dia tak tahu nama saya pun. Dia panggil Ustaz TikTok. Dan nak tunjukkan dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka dengan kehebatan ilmu pengetahuan. Tersebarnya nama ni bukannya sebab oleh apa? Allah izinkan nama kita ni tersebar. Samsul Debat akhirnya dipanggil datang ke hitam. Wahal makin peduli pun tidak. Lalu tak reti. Kan? Tak reti dia. Tak sesapo tak budak tu kan. Hari ni panggil dia datang. Merayu-rayu, tolonglah datang sekolah saya. Kan? Macam tu lah kan. Kan? Tuan Makno ni kira bertuah tu. Sebab dia dah dapat kat sana ni tu. Buat senior nak kira-kira tu. Lebih lah nak buat sinanti lah dia. Tunggulah tahun depan. Kan? Tapi betul lah tu. Sebab saya pun baru perasan sebenarnya. Beberapa minggu lepas baru perasan jadual 2022 dah habis. Yang kosong tahun depan bulan Februari. Tapi saya tak boleh macam tu dah. Sebab saya terasa dah saya dah tua. Tua dah ni. Nampak yang muda dah tua. Maka saya cakap dengan PA saya tahun depan kena kurang-kurangkan. Hari Senin, Selasa ke office. Rabu, Khamis, Jumaat ceramah. Sabtu, Ahad pun jangan ambil tiap-tiap minggu. Ambil 2 minggu je ceramah. Kalau tidak kan Tuan Makno merayu tak ada mana nak bagi reserve, tak ada langsung. Kan? Lagi satu lagi, tak campur saudara pula, kuning kenara tak bagi. Kan? Susah. Nak pula ni sekarang ni. Tengah musim merawan ni. Tiap minggu kena bagi. Paning betul. Semua kena kahwin. Kan? Iya, tanyalah. Di mana tak? Berapa banyak jemputan dapat minggu ni? Kat Kelumpur, kat Seremban, kat Pilah. Semua nak bagi. Kan? Jadi, hari ni ceritanya mak ayah kena datang hari ni sebab apa? Inilah caranya nak bagi galakkan. Penting. Zaman dah tak sama. Zaman kita ni semakin pantas berlalu dan kita kena ada satu je pendekatan, iaitu ilmu pengetahuan. Tengok aja signboard perumahan-perumahan yang naik. You tengok. Kan? Rumah yang nak dijual tu hanya dia tu. Hanya 800,000. Hanya 900,000. Gila betul. Hanya. Tanya cikgu bahasa Melayu. Dia pun macam tak sanggup nak guna penjodoh bilangan tu macam tu. Hanya tu kan. Masalah dia punya hanya tu mahal lagi kat kita. Kan? Tapi itulah zaman dia. Zaman semakin pantas. Malam tadi saya pergilah ke rumah sahabat saya seorang datuk di Bukit Jelutung. Dia lepas saya ceramah malam tadi di Bandar Baru Sentul, pergi ke Bukit Jelutung Shalam, singgahlah sekejap. Jangan ponek-ponek pergi. Rumah hanya sahaja. Rumah dia 5 juta. Saya nak cakap, itu pun sampai minta diskaun dia tu. Pemula dia tak nak bagi. Dia kata, dapatlah 5 juta. Daripada 6 juta jadi 5 juta. Renovate berapa? Renovate dalam 1,5 je. Renovate dalam 1,5 je. 1,5 tu 1,5 juta. Beli barang dalam rumah 3 juta je. Itu yang saya khabar tu. Dunia ini dah polik-polik. Kan? Kita kalau beli rumah 3 juta, memang terjuntai wayar kat dinding tu tak pasang ikon. Kipeh pun tak pasang agak. Tak dapat nak apa dah. Duduklah dalam rumah tonton-tonton. Dapat beli je.
Bang, makan bang, pergi ke dinding tu jilat. Tak dapat makan dah. Jilat dinding naik mahal kan. Tapi kita hari ni Allah bagikan kemampuan berbeza-beza. Itu sebabnya poin pertama saya nak bagi tahu hari ni, kat luar sana ramai orang kaya. Tapi sebenarnya apa maksud kaya? Apa maksud kaya? Kaya ni subjektif. Ada orang cakap jadi guru besar kaya. Ada orang cakap jadi pengurusi YDP, PIBG kono kaya. Kau tak kaya, baik jangan jadi YDP. Menyang tak ada duit. Berprogram tak ada duit. Kan? Pandai-pandai lah YDP tu, walaupun tak berduit, dia nak kena cari duit. Dapat program. Sebab PPD macam-macam betul bono nak suruh buat. Hari kemerdekaan waktu PKP itu. Nak ya pasang bendera tu. Pasang bendera kat sekolah. Peruntukan tak bagi. Tapi kono pasang bendera. Tanya apa pasal? Betul tak? Pasang bendera. Satu umat pun tak ada kat sekolah. Apa kejadah je cakap. Nah, tapi PPD pun tak salah. Dia dapat arahan daripada Jabatan Pendidikan. Jabatan Pendidikan dapat arahan pada kementerian. Tapi sebabkan semangat cinta ke negara, kita tetap bersatu hati. Semua ada sebab. Kalau orang yang tak faham, dia akan marah. Tak apa bono, membazir apa tak. Tak ada pembaziran dalam bab nak menyemat perasaan kasih dan sayang pada negara. Kan? Itu sebabnya semua kena ada sebab. Dalam kita ni hari ni, kan, sebut pasal kaya kan, dia bukan kaya menjadi isu. Sebab kaya, sebut kaya sampai bila tak kaya. Orang hitam mana yang kaya? Dia cakap. Berani sebut kaya? Tak ada orang. Sebab apa tak berani sebut? Sebab ada yang lagi kaya daripada kita. Dulu kita nampak ada satu rumah dan berjalan menuju ke Bahau, nampak rumah tepi jalan tu, besar rumah. Ya Allah, dia ada duit so. Kalau dia ada duit so, dia nak buat rumah macam dia. Contoh. Hari ni orang peduli pun tak, dah buruk rumah tu tak bertunggu. Dah banyak pula rumah-rumah besar hari ni. Tiba-tiba rumah daripada planet bawa turun ke sini, ke Batu Kikir. Taman Zuhal namanya. Ada kau yang duduk Taman Zuhal? Kan? Tiba-tiba canggih, rumah-rumah baru berapa banyak naik? Yang dulu dah tak lawa lagi. Ada yang baru. Ini berapa lama? Lepas 5-6 tahun akan ada yang lagi baru, yang lagi lawa. Tiba-tiba besok Jempol dah jadi bandaraya. Mana kita tahu? Sekarang pun lipstik merah menyala. Datang nak dengan Camat Samsul debat, menyala bibir. Itu canggih tu. Kan? Besok kau banyak duit, tak tahu kau menyala telinga. Kau pun tak tahu. Kan? Nak nunjuk kecanggihan. Tak, saya cakap betul. Jadi akhirnya, kaya pun tak berkesudahan. Sebab Nabi pernah sebut, anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah omeh, maka dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi kesimpulan, jangan sekali-kali mendidik diri kita, keluarga kita, anak kita tentang kaya. Tapi didik mereka tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sadar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Itu sebab tadi disebutkan oleh pengurusi majlis tadi. Dia berpantun, sambil-sambil tu dia bagi pesanan Saidina Ali. Saidina Ali pernah menyebut, ilmu ni berbeza dengan harta. Ilmu sangat berbeza dengan harta. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta ini warisan daripada Firaun. Ya. Kau jumpa kat dalam tanah tu daripada harta Karun. Harta Karun. Ya. Kemudian ilmu itu pula akan memberi perlindungan kepada manusia, sedangkan harta kita yang kena beri perlindungan kepadanya. Ilmu lagi banyak, ilmu akan jaga kita. Nampak kat jalan yang gelap, tiba-tiba sunyi, tahu dengar bunyi macam-macam, kita pun baca ayat kursi. Orang ada ilmu. Orang tak ada ilmu, mampulah.
Apa lawan datang itu? Harus mampu je. Orang tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia pun baca ayat kursi, dia selawat 3 kali. Perak, lari dah. Kan? Sebab dia dah ada ilmu, namanya ilmu kalimah. Maknanya ilmu lari mengikut kaki 5. Lari lah dia. Tak apalah yang ada ilmu. Harta sikit ke banyak, kita kena jaga dia. Orang yang ada ilmu akan ada ramai kawan. Orang yang banyak harta kurang kawan. Nak kawan dengan kaya, tak ramai kaya macam dia. Begitu juga orang yang ada ilmu, makin kita belajar, makin banyak benda kita tak tahu. Harta pula makin kita belanja, makin kehabisan. Itulah bezanya harta dan juga ilmu. Ilmu akan menyinari hati, sedangkan harta akan mengeraskan hati. Dia rasa risau je. Kau orang hati tu. Kang siapa ni datang ni, mesti ni minta duit ni. Habislah ni minta derma lah ni. Tak ada lah ni. Ni kalau tak makna datang ni, mula ni minta ni, PBG ni. Contoh lah kan. Orang yang ada duit cakap macam tu lah. Kan? Dan begitu juga, pemilik ilmu akan diberi syafaat di hari akhirat nanti, sedangkan orang yang memiliki harta lagi banyak, maka lagi banyak yang akan ditanya akhirat nanti. Itu sebab dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah SWT, Abdurrahman bin Auf yang akhir sekali akan masuk dalam syurga. Kenapa? Sebab dia adalah sahabat yang paling kaya. Duit banyak, lampuh foto kan. Jadi itu sebabnya kita ni, kesimpulannya kita kena faham bahawa betapa ilmu ini lebih bernilai daripada harta. Orang yang tengah ada harta, tiba-tiba terduduk, kena tipu ke orang. Dengan ilmu yang ada, dia boleh memulakan langkahnya balik. Dia boleh mula strategi untuk mencari sesuap nasi dan juga untuk mempertingkatkan daya ekonomi dalam keluarga dia. Itu sebab dia kata, cantik tolok pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan ponoh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sobalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Setakat ini saya berpantun belum ada baca teks lagi. Nak banding dengan pengusi majlis, harap maklum. Saja menyakat kan. Tapi betul sebenarnya kalau kita tengok dalam pantun tu begitu, ilmu ni mustahak. Mustahak tu sebab kenapa Samsul Debat boleh berdiri ke depan. Salah satu sebab marin mak abah saya suruh pergi belajar. Mana ada ceramah motivasi dulu? Tanyalah Tuan Makno tu, tanyalah Tuan Samsul Kamal, mana ada? PPD kau dulu-dulu, mana ada motivasi? Perkataan motivasi tu pun tak ada. Sehinggalah Datuk Dr. Fadilah Kamsah keluar dalam MHI, cermin diri. Tiba-tiba semua pakar-pakar motivasi terkeluar masa tu. Dr. Hasan Ali pun cerita pasal cermin diri juga. Semua cerita pasal motivasi. Sekarang ramailah yang kena Profesor Dr. Muhaya, ramai Dr. Zamri, mantap lah, macam-macam. Kan? Macam-macam lah pakar-pakar motivasi yang keluar, macam-macam. Kan? Orang dah tak heran. Tapi dulu mana ada motivasi? Penceramah motivasi tetap adalah homak kita. Homak kat rumah, kau nak jadi orang, kau belajar. Tu ayat dia. Kau nak jadi orang, kau pergi belajar. Maka kita pun tertanya-tanya, apakah selama ni kita bukan orang? Homak, kau nak jadi orang, kau belajar. Apa? Selama ni baru ke apa? Rupanya maksud homak kita orang tu sebenarnya ada beza antara orang dengan menjadi orang. Antara manusia dengan menjadi manusia. Ada manusia berdiri tongak apa benda pun tak ada guna maka nama dia manusia sahaja. Tapi menjadi manusia sejajar dengan apa yang Nabi sebut, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Ini ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Aku apalah guna hidup. Abah pun sama. Hari ni bila bakal sabut ceramah, hari ni panggil datang.
Berapa ramai abah yang datang? Yang datang abah sibuk kojo. Sibuk panjang. Abah-abah yang datang hari ini adalah abah yang terpilih. Iya. Tu sebab yang nama PIBG. Persatuan Ibu Dulu Baru Bapa. Tak pernah ada lelaki bantah. Mesti letak bapa dulu depan. Persatuan Bapa, Ibu dan Guru. PBIG. Tak, PI dulu. Kalau ikut hati orang perempuan, dia nak buang nama bapak tu. Biar tinggal PIG, pik dah babi pula. Macam mana pula? Biarlah dia ada situ. Janji ada nama. Dia datang tak datang, hantarlah dia. PIBG. Ibu negeri. Mana ada bapak negeri? Ibu negara. Pernah dengar bapak negara? Tak ada. Ibu sawat. Bapak sawat tak ada. Ibu jari. Bapak jari pun tak ada. Ibu uti. Bapak uti pernah dengar? Tak ada. Yang ada dua-dua ibu ayam, bapak ayam. Dua-dua. Itu dua-dua dia. Kan? Tapi nak beritahu besar peranan mak. Tu sebab orang kalau terperanjat alamak tu. Tak ada yang sebut alabah tu. Mak juga sebut dia. Terperanjat mak tu. Mak juga panggil. Tasadak mak. Jadi itu sebab saya ingat saya ceramah di Shah Alam dulu, tajuk dia kekuatan doa seorang ibu. Jadi mak-mak jangan komplain. Suami ni dia sibuk mencari rezeki. Jangan berkira benar dengan suami. Dah dia pattern itu. Biarlah dia. Jangan diungkit-ungkit. Asyik-asyik saya pergi. Abang tu pembuat pasal palu. Jangan macam tu. Bagi galakkan suami tu banyak kojo Abang cari rezeki tak apalah bang. Apa-apa pesan kat Samsul Debat tu kan saya sampaikan ke abang. Samsul Debat pesan, abang kojo elok-elok. Dia sampaikan salam. Tapi pada ayah-ayah yang datang, tahniah. Ya, tahniah. Saya bukan apa nak beritahu. Seorang ibu ni doa yang sangat mustajab. Itu sebab jangan doa yang tak elok untuk anak. Ekor ni kan melingkup lah kau. Ekor ni tak berguna. Mati lagi baik. Jangan. Seorang ibu hati-hati dengan ayat yang kita gunakan. Nak pula orang hitam ni dia gambar benar menyebut. Dan ni mulut jahat, hati baik, tak ada mana dah. Mulut tu doreh. Kan betul tak? Kata peranjat saya tahu. Mana mulut cakap macam tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cuba tengok guru besar kita. Cikgu Siti Amrah. Berdocin pun tidak sebelah saya tadi. Kau nak tanya si Ustaz ke? Ustaz dah minum ke? Tak ada. Sonyap. Wah, kat pimpinan sedangkan sejam lebih dia bercakap. Kan? Tapi Cikgu Siti Amrah ni dia okey. Dia kontrol percakapan. Jadi itulah dia. Kita ni kan kena jaga. Anak-anak kita ni ilmu ni penting. Ilmu ni penting. Kain songket benang sutera lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi torang. Kena bagi ilmu pengetahuan pada anak-anak kita. Jangan terkejut anak-anak kita balik daripada Kuala Lumpur, balik daripada belajar, tiba-tiba dia boleh cakap orang putih. Tiba-tiba dia buka klinik kat depan tu. Klinik Dr. Danish. Kan? Ada siapa anak nama Danish ni? Tak ada dah. Harun tu tak. Tak ada tak nama orang tua tu. Makno tu nama anak Makno. Memang tak ada lah. Nama abah yang Makno. Nama anak Dr. Balkis. Ada nama anak Balkis. Mana? Tu tak padan dengan nama Balkis mana tu. Nama Kelumpur saja. Kita ada lagu kau kan? Nama anak Dr. Balkis buka klinik depan. Klinik veterina Dr. Maria. Ada ke Maria? Anak Maria ada? Tak ada. Mariam ada?
Memang tak ada nama mak itu. Kan? Tak, makna yang tu yang kita nak. Kita jangan baca hari ni. Jangan kita marah cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu ni ponik. Kadang-kadang cikgu ni minta kerjasama pada ibu bapa dalam grup WhatsApp tu. Kepada ibu bapa, tolong ambil perhatian. Pastikan anak-anak buat kerja rumah ini. Kadang-kadang cikgu tak tahu mak ayah hidup lagi ke tidak. Tak ada balasan. Yang seko tu. Macam ni ayo mesej. Yang soalan sampai ke ujung. Apa masalah nak jawab tu? Jawablah baik cikgu maklum. Lepas tu bila cikgu ambil ni senarai nama budak yang tak siap kerja rumah, zap. Dah bongi, marah, pahal. Tu sebab tengok ambil borek. Dalam kita nak pastikan anak kita berjaya ni, yang pertama, ibu bapa semua kena sabar banyak-banyak. Membesarkan anak bukan senang. Anak pula hari ni zaman teknologi maklumat. Anak-anak bukan heboh macam hari pukul 3 kompet dah nak keluar rumah jumpakan kawan ni. Hari ni tak. Hari ni sibuk nak wifi. Hari ni sibuk nak main game. Habis telefon mak abah ada kojoran. Tiba-tiba dia pun hantar mesej ke ustazah. Assalamualaikum ustazah, anak saya tak dapat datang, dia tak sihat dah 2 hari dah. Ustazah sekolah kebangsaan hitam ni lui. Ya Allah, benarkah berdemikian? Saya doakan semoga dia cepat sembuh. Semoga Allah memberkati. Semoga kembali segera ke sekolah. Yang hantar mesej tu budak tu. Hari ni punya terbalik dunia hari ni. YDP PABG bersama dengan wakil PDRM kita ni tuan sebagai pegawai pegawai perhubungan sekolah kan, dengan pegawai PDRM, dengan cikgu Amrah, dengan kaunselor buat ziarah kasih. Nak tengok budak yang tak datang sekolah, dah mampu ke belum budak tu? Apa masalah kita sebagai mak ayah tak boleh pastikan anak pergi sekolah? Apa masalah kita? Cuba cakap. Sampai cikgu nak kena cari nak murid, kan dah nak kiamat tu. Daripada dulu tak pernah berlaku guru cari nak murid. Yang berlaku anak murid mencari guru. Itu yang sepatutnya kita kena sadar. Makin takut tak datang. Sekarang lagi berani tak datang daripada datang. Kenapa jadi macam tu? Teringat saya kisah bagaimana Saidina Umar didatangi oleh seorang bapa. Bapa ni cakap, wahai Umar, anak aku ni derhaka. Kau tolong nasihatkan dia. Saidina Umar pun nasihatkan dia. Kenapa kau macam ni, tak baik, hukum neraka bodoh. So, kau tahu tak? Ni terjemahan dia. Saidina Umar tak buat macam tu dah. Dia cakap Arab. Dia marah sekali. Budak tu menyaut, wahai Umar, adakah dalam semua keadaan anak sahaja derhaka kepada ayah? Tak ada keadaan seorang ayah itu derhaka kepada anak. Maka Saidina Umar kata, ada keadaan seorang ayah itu derhaka kepada anaknya. Yang pertama, kegagalan seorang ayah memberikan nama yang baik-baik kepada seorang anak. Kalau begitu ayah aku derhaka, wahai Saidina Umar. Kenapa pula? Dia memberikan nama aku ni dalam bahasa Arab ni, bila terjemah bahasa Melayu, maksudnya kumbang hitam. Maknanya seekor kumbang jadi ejekan dan cercaan sahabat-sahabatnya. Letak nama jangan main suka-suka. Kan? Letak nama. Kan? Letak nama. Kita gabungkan nama kita demi kasih sayang kita. Dia kata. Nama mak Mahani, nama abah Yahya, nama anak Yamaha. Itu nama motor, nama Jepun dia kata. Maznah Daud, Mazda budak. Letak nama yang elok-elok. Syamsul. Contoh. Syamsul tu maksud matahari.
Kalau Syamsul Amri ketua pada segala matahari, tu yang panih itu. Syamsul debat, matahari yang berdebat. Danish yang bijaksana. Tapi nama Balkis, Zakwan, Kristina, tu nama anak jin. Baru tahu. Kalau tu peranjat lah. Anak saya seorang, Zakwan nama. Zakwan Amri. Memang nama tu maksud baik, yang cerdik, yang bijaksana, tapi rupa nama anak jin. Saya buat dengan Ustaz Syarhan. Ustaz Syarhan kata jangan panggil nama Zakwan. Zakwan, agak jin mana? Ustaz Syarhan begitu. Tu yang panggil Alang itu. Lang macam tu. Ya. Bagi nama banyak lagi saya tak nak sebutkan habis. Nama anak kita nama anak jin lah. Saya tak nak sebut. Nabi Sulaiman berunding dengan puteri mana? Balkis. Ketua jin tu. Letak lagi. Malam ada tahun lepas tak macam mana anak saya tu dia cakap, Bah, malam tadi Alang nampak ada yang tinggi-tinggi macam tu. Dia jalan dia masuk bilik abah. Tu abah kau. Macam tu. Tu sebab tak ada panggil dia. Panggil nama gelaran dia. Kan? Tu yang cerita yang Ahmad Albab tu. Kan sudah dia tak panggil tu kan. Dia topuk-topuk pintu baru senyap budak. Kan. Tak ada sebenarnya ada sebab tu, sebabnya hati-hati. Kadang-kadang tu sebab saya kalau bagi nama anak. Kan. Lepas pada apa tu saya tanya kat pejabat mufti. Tolong bagi tahu Ustaz, yang ni mana nama yang elok-elok. Tanya Ustaz sekolah ni pun tak apa. Tahulah Ustaz sekolah ni nak cari. Nama kadang nama macam karangan. La ilaha illallah. Ahmad Baitul Hisham Ahmad Radi bin la ilaha illallah, parah. Macam karangan. Kesian cikgu yang pendaftaran. Mana abah kau ni? Nama abah sekotul. Makno. Contoh. Anak nama panjang. Kan? Tak apa lah. Tapi bagi nama yang baik-baik itu nombor satu. Kedua dia kata, seorang ayah dikata derhaka kalau gagal menyediakan ibu yang baik untuk anak. Maknanya seorang ayah kena beri didikan agama kepada isteri dia. Nampak tak? Kalau macam tu ayah aku derhaka sebab aku sampai sekarang tak tahu mak aku siapa pun aku tak tahu, dia kata. Dan yang ketiga, kegagalan seorang ayah menyediakan pendidikan Al-Quran untuk anaknya. Sebab masa tu silibusnya Al-Quran. Tapi hari ini kita ada masa, kita ada sekolah, kita ada pendidikan. Duniawi dan ukhrawi, dua-dua kita boleh belajar. Maka kau nak belajar. Jadi kalau ayah tidak dapat memastikan anaknya pergi ke sekolah, maka ayah itu adalah seorang ayah yang gagal. Dan ayah itu boleh dikatakan sebagai ayah yang derhaka. Didik isteri menjadi isteri yang baik supaya boleh didik anak menjadi baik. Itu sebab tanggungjawab seorang suami. Minta maaf banyak laki tak ramai kono cakap juga. Seorang suami kena bagi nafkah zahir dan batin kepada isteri dia. Nafkah zahir, makanan, pakaian, tompek tinggal kena bagi. Itu tanggungjawab suami. Abadan abada walaupun istrinya sudah bekerja. Walaupun istrinya bekerja guru besar nak lagi. Suami ekono siap tudung siap dengan brooch, kasut, handbag, sebuah bedi. Siap semua. Ya. Betul, ni cakap betul-betul ikut kemampuan suami. Tapi bila cerita nafkah batin, bukan hanya setakat yang atas katil tu saja. Termasuk juga memberi didikan agama. Tu sebab kalau suami tidak boleh mendidik isteri dengan ilmu agama, maka jangan dilarang isteri itu pergi belajar ilmu agama. Kena faham tu. Sebagai seorang ibu, kalau dengar ada kuliah duha ke masjid Aitam, pergilah. Dengar sazah-sazah tu datang, pergilah dong.
ceramah-ceramah setiap malam, ada kuliah-kuliah tertentu, datang buat catatan. Sebab itu usaha kita nak belajar. Ilmu ni yang membezakan kita dengan orang lain. Kata Imam Syafi'i, orang yang tidak mahu belajar kena bersedialah telinganya menahan perkataan bodoh disebut ke orang sebab tak nak belajar. Itu sebab hari ni kena belajar. Bezakan diri kita dengan makhluk Allah yang lain. Bak kata Buya Hamka, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kenalah bezakan kita dengan korang dengan babi hutan tu. Beza apa? Kita ada akal. Tu sebabnya Imam Malik kata, nak jadi manusia yang hebat kena ada 4 perkara. Pertama, kena ada kenderaan yang tangkas. Kedua, kena ada rumah yang lapang. Ketiga, kena ada pakaian yang cantik. Dan yang keempat, kena ada pelita yang menerangi. Apa maksud kenderaan yang tangkas? Kalau macam tu, kereta Samsul Debat tu tak lopeh lah, Zia. Tadi semua fikir, yo tak guys. Tak ada yang datang doket dengan kereta situ. Bukan guys. Hantai guys orang ni. Kenderaan yang tangkas maksudnya bukannya jenis kereta, tapi kenderaan tangkas tu akal fikiran yang cerdas. Pemikiran kita kena elok. Itu sebab kerajaan kita mewujudkan Jabatan Pendidikan Negeri, dia wujudkan pula PPD untuk selenggara memastikan kita berada di landasan yang betul dalam mendidik anak-anak. Jangan biar anak kita tak datang sekolah, rugi. Kena datang sekolah. Kenderaan yang tangkas ni, akal fikiran ni, di sekolah ni nak bentuk. Paling penting, orang cakap saya nak tanya. Yang paling penting, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah ke universiti? Mana penting? Paling penting mana? Tadika. Sebab situlah mula. Kalau daripada kecil, tadika memakit-makit, menjerit, amak! Amak! Sampai tua. So. Dia cakap betul. Kalau pada kecil dia dah mencarut, cayalah cakap. Sampai universiti. Tapi tolong dah. Hanya Allah je lah yang mampu kita minta tolong. Tu sebab nak ajar anak daripada kecil, ajar tentang adab. Lalu depan orang tua menunduk. Assalamualaikum cik. Cik sihat ke? Pakcik saya tumpang lalu ya. Pakcik jomlah minum sama. Bodoh tu tak payah ajar kat sekolah dah. Tu mak abah yang kena ajar. Nampak tak? Itu adab. Nampak? Akal fikiran yang cerdas ni nak bentuk tu daripada kecil. Sekolah rendah lebih lagi penting. Sebab lepas tu dia nak top up lagi kepada pemikiran anak. Sekolah menengah dia dah rasa dia besar. Masa tu dia tinggal nak ambil untuk aksesori kehidupan dia saja. Tu sebab mustahak masuk tadika tu 3M, membaca, menulis, mengira. Begitu kat tanpa kita sadar mengadapkan budak tu. Itulah kerja masa tadika dan sekolah rendah. Tu sebab dulu-dulu sekolah rendah ada buat satu barisan, berdiri panjang-panjang kek padang, jalan kutip sampah. Sekarang cuba buat macam tu, datang mak abah sekolah, saman. Bangang betul. Bukan budak tu bangang tu, mak abah tu bangang. Sebenarnya dulu-dulu cikgu buat macam tu sebab apa? Nak mengajar tentang sahsiah. Nampak bondo kotor walaupun bondo tu putih, tak kono kek warna hijau kek rumput tu. Ambil, buang dalam tong sampah. Ajar. Dalam bilik air jamban, ajar, tarik, flash. Hari ni orang tua lah terlupa flash. Tu yang saya jumpa kat satu sekolah tu, saya tak nak sebut sekolah mana. Najis tu dalam sinki. Bunyi loceng tu botol. Najis tu dalam sinki. Melintang. Sinki tu dah lah tinggi. Macam mana dia boleh sampai situ? Maknanya ada usaha.
untuk menyampaikan berak tu ke situ. Ya Allah, pengotor kan. Macam mana? Ini bukan kata saya dengar tak. Wallahi, wabillahi wa tallahi, saya nampak sendiri. Nak basuh muka, mujur dan pandang singki tu. Kalau dah tak pandang dan pusing-pusing dan kobok-kobok, basuh muka jadi apa? Dia cakap betul. Tapi yang paling sedih tu, makcik cleaner tu cakap dengan saya, tak apa nak, kejap lagi makcik bersihkan. Allah, luluh hati saya. Bayangkan kalau tu mak kita. Saya fikir macam tu. Perangai orang sekarang. Faham tak? Wahal an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian beriman. Rumah basah-basah, bilik air bersepah, bergantung dengan spenda, dengan apa semua berpono. Ya Allah, ya Allah. Tak guna rumah lawa, betul tak? Orang kan tengok toilet dulu. Kalau berak sampai nak lolap, bilik air cantik botol. Ada satu rumah orang kaya saya pergi tu, pusing dengan kepala paip singki tu, menyala lampu. Hui, apa hal ni teman? Dekat shower tu, pusing shower tu, ada satu hot, satu tu dia punya kekuatan air, satu tu ada AM FM, ada radio. Boring betul kau mandi ni, sampai dengar radio. Berak nyangkung keluar TV lah. Macam tu lah orang, kalau dia orang kaya ni dia lain sikit. Kita tak adalah sampai macam tu, tapi kau nak bersih. Tak, dia faham ni tu. Kadang-kadang pergi ke tandas pergi kat jalan-jalan kampung, jalan lama, berhenti kat sesi minyak tu, bodoh bah nak nolak pintu. Janganlah, ya Allah, janganlah. Tolak terapung. Beronang-onang ke tepian. Daripada sakit perut tu tak jadi, buanglah. Besok adalah berak tu. Betul tak? Hilang selera. Tu sebab tadi tu cerita tu mustahak. Sampai ke RNR, ke highway, wah okey lah, bersih. Tapi kita selalu tertipu ke tekanan air. Saya selalu kono tu. Pusing, zoom air. Hui. Terlumpur lah kepala pipe yang mana, dah kuyup lah. Pernah kono tak? Lepas tu bila tutup air keluar, kawan-kawan tanya, kau koncing, kau mandi tak? Kan? Tapi bersih-bersih dah lah, kan? Kemudian yang kedua, pertama tadi kenderaan yang tangkas. Kedua, bila sebut rumah yang lapang, apa maksud rumah yang lapang? Kesabaran yang tinggi. Sabar bolo anak ni. Itu sebab saya dulu pernah jadi guru. Lepas SPM, saya pernah jadi guru sekejap. Saya jadi guru pertama ni di sekolah menengah kebangsaan Jalan Lup, Rahang. Sekarang ni namanya Sekolah Menengah Bukit Mewah. Sekolah paling samsing kat Seremban. Budak-budak Cina bertumbuk budak Melayu hari-hari. Sukan nombor 1 sekolah tu boxing. Sampai hari ni. Tapi dah okey dah, sekolah tu hari ni dah jauh okey dah. Budak-budak baik dah. Alhamdulillah. Habis Sekolah Menengah Bukit Mewah, saya jadi cikgu sandaran tidak terlatih JSTT dengan gaji pek 9 pek 50 sen sebab SPM di SRJKC Pehua Seremban. Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, ke jalan lama, jalan ke jalan Templar tu, menghadap Chinese Maternity Hospital sekolah. Lepas tu saya kata saya tak boleh jadi cikgu tu. Saya kono sambung belajar. Tak dapat di cikgu tu. Mampu budak ni kan. Sebab saya tak cukup sabar. Macam guru-guru kat sekolah hitam. Bukan senang jadi cikgu. Allah budak ni. Alah. Aduh. Hai. Nampalah dia jadi cikgu. Cakap. Yang ustaz dia lagi lah. Astagfirullah. Iya. Tuan-tuan poning kepala bila anak cuti sekolah. Cikgu. Hari-hari menghadap anak kita. Cacar ragam. Mana cikgu sini? Get tangan. Mana cikgu?
Guru besar yang ke. Cikgu, empat orang ke cikgu Mana ni cikgu? Kat luar. Sial cikgu terkurung. Cikgu lepas ni bila hari bertemu dengan ibu bapa, jangan lagi lah cakap elok. Maksud saya torang yang mak ayah itu. Mak ayah bila tanya cikgu, anak saya macam mana tu soalan biasa mak ayah tanya. Yang paling menyampah cikgu ni, dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan budak banyak main, tapi kalau dia belajar sikit, insya-Allah boleh berjaya. Bijak orang kau tahulah. Betul tak macam tu cikgu cakap? Elok semua anak kita. Itu bila budak tu baik perangai, mak abah tak percaya. Cikgu cakap dia elok kat sekolah. Ni mesti budak lain yang jahat ni. Cikgu konolah tahu orang. Anak saya macam mana cikgu? Entahlah, saya susah nak cakap. Buruk betul perangai. Ikut abah ke mak ni tanya. Dia buntang mata abah. Mak ikut abah, ikut abah. Dan cikgu seorang ni, macam mana anak saya cikgu? Saya hari-hari doa. Bila lah budak ni nak pindah sekolah dah. Baru abah pandangan, kau apa masalah kau ni? Menada dia mak. Jadi budak tu tak berani buat panggil kat sekolah sebab tahu cikgu akan report semua. Anak saya cana cikgu, cedialah saya senarai kebungkaran dan kosakan duit semua dari senarai. Bacalah tapek saya nak nyabut anda. Iya cikgu. Ni dia tak okey. Cuma itulah kan. Dia banyak main. Ni orang menengok. 6 tahun boleh jumpa cikgu tu lah ya dah. Tapi betul, kita dengan anak-anak kita, bila anak-anak datang bawa report card, minta sign. Ada pernah tak kena jumpa mak ayah minta sign? Ada tak? Ada juga kan. Bahnya cikgu minta sign. Abah pula, kau beli tu. Apa tahu dalam bahasa Melayu ni? Kau ni bangsa apa? Lah. Bangsa apa? Dia tanya budak tu. Alah nak dia tu. Apa tahu dah bahasa Inggeris kau ni? Belum pernah keturunan kita bahasa Inggeris fail. Wahalah bah pun sama ya. Astagfirullahalazim. Matematik kau ni belajar ke tidak? Matematik kan susah sekarang. Tak macam hari. Matematik lah cepat no Tuan Samsul lah dulu. 500 campur 300 campur 200 tolak 100 sila selesaikan dalam bentuk lazim. Dulu macam tu. Dapat jawab. Macam-macam lah. Sekarang soalan matematik. Mana cikgu matematik? Mana cikgu matematik? Kat luar. Lari dah. Hari ni cikgu matematik tahu punya paning nak mengajar. Dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Separuh kambing campur separuh lembu dapat ikan. Separuh ikan dengan separuh lembu dan separuh kambing membentuk jumlah ayam. Itik 2 kali ganda, lembu campur dengan itik. Soalan, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Gila tu. Dia kata apa? Kebat deh. Abang ayah lah mari elok buat soalan lazim, pandai cerdik, jadi mentari, jadi doktor, jadi cikgu, jadi lawyer, jadi engineer. Apa yang dibuat budak sampai hilang minat? Kau jawab bahasa Inggeris, kau jawab bahasa Melayu, tak paning ke budak-budak? Dengan nama mak yang paning. Jadi lepas tu macam mana? Sepatutnya bila dapat kertas ni,
Bah, ni anak cikgu minta sign. Tak apa, kau pegang. Kau pegang. Anak pun pegang. Duduk. Bagi anak tu selesa. Macam mana, mah? Ni abah nak tanya bahasa Melayu macam mana? Boleh lah. Dia sendiri cakap. Sebab dia tengok keputusan dia. Kita jangan pegang pun. Dia sendiri rasa. Boleh lah, bang. Dapat apa? Dapat B. Hish, mana okey? Penggal akan datang, mesti dapat A. Boleh? Saya cuba, bah. Saya cuba. Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk lah, bah. Dia sendiri cakap teruk. Berapa teruk? Dapat D. Hui, apa teruk nak tu? Itulah cikgu cakap, kita kena selalu cakap orang putih kat rumah. Betul cakap cikgu tu. From now on. Yes, no right. Thank you, itu kira about. Bantai, janji dia bunyi. Agama macam mana? Agama dapat B. Itu pun abah nak kau dapat A. Boleh? Boleh, bah. Matematik macam mana? Matematik teruk, bah. Berapa? E lah. Oh, teruk nak. Itulah cikgu cakap, kita kena banyak baik latihan. Betul cakap cikgu tu. Memang kena baik latihan. Abah main baik latihan je. Matematik abah kau. Oh, jangan main-main. Sekarang buku latihan ada tak? Tak ada, bah. Apa saya tak cakap? Dah, pergi siap. Jom kita pergi beli buku latihan. Duit minta dengan mak kau. Selesai. Bukan susah mana. Tak minta duit, minta dengan mak tu tak teraya tu. Nampak tak? Ya? Sabar dengan anak. Jangan nak melampang ya. Gigit tampar, cik tampar. Bergogar pelotak budak tu. Bolong kau nak tampar, dah bergogar dulu. Jangan pukul anak untuk benda-benda yang tak ada apa-apa pun sebenarnya. Anak kita ni dalam proses belajar. Bukan semua, kita pun dulu lambat juga. Kita dulu pun slow juga. Sabar. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Apa maksud pakaian cantik? Bukannya pakaian batik lawa macam Tuan Samsul Kamal. Tak. Bukannya baju hijau menyala macam Samsul Debat ni. Tapi maksud pakaian cantik adalah akhlak yang baik. Budi bahasa yang elok. Kat rumah jangan guna bahasa kasar suami isteri. Anak-anak ikut. Jangan kita ambil bergaduh depan suami isteri. Bila bergaduh, baik-baik percakapan kita, anak-anak dengar. Kau tak berguna. Kau lah manusia yang paling tak berguna. Sampah dia. Anak akan pakai ayat tak berguna, anak akan pakai ayat sampah. Kalau perempuan yang paling, minta maaf cakap, dia sebut ayat-ayat label perempuan yang tak baik, anak akan ulang ayat tu kat sekolah. Sampai sepanjang hayat dia kata, sebab mak ayah aku pakai, mak aku pun boleh pakai ayat tu. Jangan. Gunakan bahasa yang baik-baik. Dengan suami, abah orang tukar. Abah. Isteri dia nama Mak Balkis ni pun nama Wida. Balik ni Wida. Balik kan tukar, dia panggil Melur. Melur untuk Firdaus. Mesra-mesra suami isteri, anak tengok itu sehat kesan dia untuk anak-anak. Nampak? Arwah abah saya marin. Dia kalau duduk kat sofa tu, kat cushion dengan cushion. Mana ada sofa marin? Cushion. Indusua dengan dia yang ku puja. Macam tu lah. Kadang-kadang dia nyanyi lagu apa? Polong kata roka akeh nahi. Dulu kata suka, sekarang kata benci. Yari uman are akeh nahi. Ngapa sekarang barulah kini are hazabume hastapeh nahi. Kau merasa benci diriku ini. Patutnya mak kat dapur kena nyaut. Ho. Mak tengah bagi kat dapur tang kuali. Mana belum ni dah.
Iya. Betul. Nyanyi kat rumah ni memujuk isteri. Kan? Iya. Janganlah nyanyi lagu yang moden-moden tak sadar. Awak kat mana? Awak kat mana? Berbangga kan? Iya. Nyanyi lagu Hindi yang lama-lama. Badakaro nahi coro metum merasa. Macam tu. Berlari kat bawah ampayan tu. Wahatum so Bahame bihu. Tukar baju dah ke? Ada baju lain pula. Kan? Bayang dengan Kak Wida lagi. Bayang lah. Agak. Poning Balkis tengok Oh kono mak tadi. Mana bahagia. Nah lagi satu lagi makan malam. Orang dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Betul tak cikgu setiap makan? Mesti makan sama. Sebab apa mustahak? Hari ni kau jangan makan dulu. Kamu sepah, timak suapkan kau. Apa jadah meja marble. Basuh baku. Meja marble. Dulu makan teh tika mengkuang. Sepah-sepah budak tu nyuap macam ni. Omak kata makan elok makan. Bersepah tak kisah dah. Lepas tu gulung tika, kibeh bagi itik dengan ayam makan. Sekarang makan ginian. Makan ayah. Sebenarnya kita tak tahu bila kita makan ramai-ramai. Ibu. Ataupun mama menyampahlah dan hitam ni mama. Kak Wida anak panggil apa? Ibu. Cik baik. Akak tu semalam tu. Anak panggil apa? Kampung mana? Selangor mana? Kuala Selangor. Kuala tu. Jawa lah kak. Confirm Jawa. Tak, bila kita makan dengan anak-anak kita kak kan. Mama nak sayur tu sikit kita cubit, nak ayam sikit kita cubit, letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Ya. Lepas tu Kak Wida pula. Tak apa, Syed Dan ni kono tu. Kakak apa nama kak? Dayah. Kak Dayah pula. Kak Dayah pula cakap dengan laki bang. Laki datang tak ni? Tak datang, sibuk. Kalau pergi Dayah, perempuan tek dah. Suami panggil apa? Bi. Anak apa orang nak kak? 2 okey. B. Macam orang ngomong. Contohlah kan. Omak elak minta kan. Abang, bang. Nak sayur tu sikit. Panggil suami B juga kau. Dua B. B macam tu. Alantar mau panik kalau ni. Bawa gagal lah otak dah. Tak isahlah tu masing-masing. Suami kata, yang nak sayur tu sikit, suami tu pun ambil. B buka lah mulut. B pun dia tak nak dah. Buka lah. Malu lah nak tengok. Biar dia nak tengok. I love you, B. Dia pun buka mulut. Bila suap anak yo. Anak tak pernah tengok. Nampak tak? Bahagia ni jangan suruh-suruh. Tunjuk depan anak. Tahu? Kadang-kadang ni ada dia anda berusia ni datang dah bercucu. Ekor dia jaga cucu. Alah cucuan. Alah cucuan. Alah.
Yang atuk ke 10 dah. Cucu lain. Bila cucu ni tak payahlah dijaga-jaga oleh malam, bagilah mabai. Jagalah atuk Bila nampak atuk masuk dalam bilik, tinggalkan cucu tu. Pergi masuk bilik, abang, ada apa-apa kau nak hati tu? Dia peluk laki kita, tidur sesama. Kan? Nampak tu lekor cucu je. Bila sekarang tidur sekali ke tidur asing? Cakap. Lekor cucu tu cakap. Sekali ke asing? Kapan? Sebab sekali. Bila tidur tu peluk tak? Okey. Macam tu lah. Peluk tu dia ada magnet. Kena pula dah lama tak peluk. Zoom deh. Tiba-tiba mabuk wan Salah tajuk lah saya bawa. Aduh hai. Apa kena wan? Mabuk. Hilang geng mahaban seorang. Tak ada lah. Tapi betul, bahagia jangan disuruh-suruh, tunjuk ke anak. Jadi keluarga jadi bahagia. Akhlak ni kena baik, tunjukkan pandangan baik-baik, anak akan ikut. Kita cakap lembut-lembut dengan isteri kita, sayang, abang rindu dengan isteri abang. Anak akan ingat tu, dengan perempuan kena cakap elok. Nampak tak? Ayah aku tak pernah kasar dengan isteri. Ya. Betul, dia cakap betul. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Sekali lagi, ilmu pengetahuan jadi sandaran ni. Dan kepada semua ibu bapa, kena mula kembali, balik pada basic, hormat pada guru. Tolonglah. Guru-guru ni semua nak bangunkan anak kita. Nak inspirasikan mak ayah supaya jadikan anak-anak kita generasi hebat. Kalau kita tak berhormat cikgu, macam mana cikgu nak buat? Cikgu suruh tolong, minta tolong, tengokkan. Kita tak nak tengok. Macam mana? Orang dulu-dulu macam mana hargai cikgu? Kalau cikgu baru datang ke kampung tu, segala habis pala pahnio semua dihantar. Campadak nangkau, gula, topung, minyak. Sebab cikgu tu baru pindah ke situ, mungkin tak ada barang, bagi semua. Sebab hormat cikgu. Hari ini, disebabkan teknologi maklumat, belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Yang tu yang saya nak ajar semua, tolong jaga. Mana yang guru-guru posan ikut, mana yang guru larang jangan kita buat. Bak kata pepatah, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bocorai nyawa dari badan, barulah putih petua guru. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap ke Tanjung Karang. Okey dengan Kuala Selangor. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Jadi pesan guru kena dengar. Saya yang paling suka dalam banyak-banyak pantun guru ni, satu pantun yang paling saya gemar adalah berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Cikgu faham tak maksud pantun tu? Berburu ke padang datar. Mana ada orang berburu ke padang? Padang datar lah tu. Pokok buta, tak nampak, tak ada binatang atas tu. Kau berburu apa? Tapi nak nyodapkan hati, dia jawab apa? Dapat rusa berbelang kaki, jadilah. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki ni belalang. Nak nyodapkan hati. Dan maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, kalau tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Jadilah anak kita, anak yang tak tentu arah. Nak kata tak belajar, belajar tapi tak cukup tinggi. Belajar peringkat tertinggi tapi result teruk. Jadi macam mana kita nak, tu sebabnya ayat yang tadi yang digunakan oleh Tuan Makno kita selaku ADP PABG dan juga tadi Tuan Musi Majlis, kemenjadian ni ayat itu
kemenjadian. Nak suruh dia jadi manusia yang baik, nak jadi manusia yang berguna. Kau tak boleh kau menyenangkan orang. Puasa besok janganlah kau menyusahkan orang. Jangan kita bagi alasan kita ni orang kampung, kita orang susah, maka bangang kita mesti melantun-lantun. Tak ada. Jangan cakap macam tu. Tuan Samsul Kamal, Tuan Makno kita, Cikgu Siti Amrah kita, semua orang kampung. Bukannya orang Pokan lah kau, tak ada. Kau Puan Siti Amrah lahir kat Brickfield. Puan Siti Amrah asal mana? Pelangai. Pelangai. Orang ingat pelangi makin. Pelangi. Pelangai. Samsul Kamal lahir kat TK. Abah saya TK, Kampung Edalali. Amak saya Kampung Sungai Buloh, Simpang Durian. Marin amak saya ambil upah masak kat yang TK. Tengah-tengah tunggu kat bus stop tu abah saya kacau amak saya. Dia ngorat amak saya. Repeat balik kat Farm Fair Simpang Durian. Kahwin ni. Seawal umur mak saya 17 tahun, dapatlah saya. Orang dulu kan kahwin muda. Mak saya lahir pada tahun 1958. Mak saya muda lagi. Lawa lagi. Ya, salah kira 60 berapa. Rekod dia 60 berapa ni. Kira umur sendiri sudah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ada beberapa pantun ilmu yang saya nak kongsikan dengan semua. Angin bertiup, debu bertebaran, duri menusuk, luka di tangan. Walau jatuh dalam perjuangan, maka tetaplah bangkit atasi rintangan. Bangun atasi rintangan. Bantu anak-anak kita sampai berjaya. Makan nasi lauk ikan dicampur kerupuk, sadap rasanya. Jangan sekali kita lupakan kepada Allah memanjatkan doa. Ambil tobu di topi rumah, cabut ubi bersama akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Maknanya, bila kita baca hikmah susah-susah bola anak ni, insya-Allah mudah-mudahan anak aku berjaya. Percaya hikmah tu, insya-Allah anak kita akan berjaya. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Hina besi kerana karat, hina manusia kerana tak berilmu. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Mana walaupun sikit, paling tidak dengan ilmu tu anak kita dapat berkembang. Singgah tupai di pokok berangan, bawa panah orang berburu. Ikutlah syarat dengan pegangan, itulah nama bilo berburu. Dapat seekor ikan cencaru kawan dengan gelamur batu. Sudah setia petua guru, marilah mula ikut dari satu. Makna belajarlah balik semula daripada awal, ikutlah daripada awal, suruhlah anak itu ikut tertib yang dah ditetapkan. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di akar mati. Memang dah rasam orang tak berilmu, kayu lurus dibuat titi. Mana bila tak ada ilmu, kayu lurus buat titi, kau nak pijak. Itu sebab suruh anak kita belajar. Tobang labah di hujung bandang, hinggap di dahan membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang, orang tak berilmu dihina orang. Jambu batu buah pedada, topi sungai pokok sena. Kalau ilmu tak ada di dada, orang maju kita merana. Kayu alang jenang pintu, dua hasta dicucur atap. Alang-alang menuntut ilmu, sampai khatam menuras kitab. Jangan dah jahanam berhenti. Baru dah tiba masuk tingkatan 3. Dah tu kojo. Tak, suruh dia sampai habis belajar. Sampai betul-betul dia boleh berkojo, bersedia untuk berkojo dengan baik. Pasang jarajak jarang-jarang buat birai condong ke barat. Sudah lumrah dikata orang, ilmu penorang dunia akhirat. Dah 2 kali loceng tu lah. Sikit ni. Dapat seekor ikan belida, kalau terlepeh sekapnya jarang. Kalau ilmu penuh di dada, sampai mati disanjung orang. Sarung ketupat di padang jambu, letak mari di sampiran kain.
Sudah adat orang berilmu bagaikan lilin menorang yang lain. Dari Jambi ke Majapahit, hujung Tanjung Datuk Kelana, bagai bumi dengan langit, berilmu disanjung, bodoh dihina. Dari Mua ke Bandar Tangkak, langsung sampai ke Padang Jambu, mau ingat adik dan kakak, jangan jomu menuntut ilmu. Singgah mari di Pantai Kelebang, orang menyambut hulu balang. Kita berposan semua Cik Abang, janganlah menuntut alang kepalang. Menuntutlah sampai habis. Boleh dicedok 3 cawan, masak nasi disukat-sukat. Maaf Datuk, ampun tuan-tuan, jangan belajar ilmu yang sesat. Sayang Cik Siti menyampin kain disampin di pagi hari. Orang berilmu bagaikan lilin, menerangkan orang membakar diri. Hujung Serambi Padang Tomu, tokolip-kolip api pelita. Tidak jamu mencari ilmu selagi ada muallim pendeta. Kolip-kolip api seborang, malam gelap bulan tak timbul. Boleh tak poleh orang sekarang, alif tagak dikatanya tunggul. Sebab tak pernah huruf. Itulah jadi. Tambuk Aceh gondang raya, sambut berangkat raja dilangkat. Berapa panjang jalan raya, panjangnya ilmu tidak bersukat. Jadi rasa cukuplah setakat itu. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita buat motivasi yang lain pula. Kali ni harap baik abah lagi ramai. Kan? Jadi minta B tolong beritahu B yang satu lagi. Ya, so datang. Ya. Kak Wida suami datang tak? Tak, ya datang. B tahulah kat dia. Ya, rugi dia tak datang. Abang. Tidak jadi bahan lagi ni abang. Jadi macam mana pun jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan anak kita. Jangan cakap anak dia ni tak boleh. Jangan macam tu. Doa yang baik-baik. Kita tak tahu joki anak kita. Kadang-kadang di waktu sekolah rendah dia macam tak belajar pun. Nah, main-main. Itu biasa. Kata cikgu tu, biasalah budak kan. Kata tadi kan. Tapi insyaAllah doakan yang baik-baik sampailah anak kita berjaya. Boleh ya? Jangan guna bahasa yang tak elok. Dengar pesan saya tadi. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudi ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah kebangsaan hitam menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.